Bahasa Melayu tahun 6, tema 1, istimewanya keluargaku, unit 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 1, istimewanya keluargaku, unit 3, jauh di mata, dekat di hati. Manakala tajuknya ialah Malam Jalinan Kasih. Aspek yang cikgu akan sentuh pada kali ini iaitu tata bahasa pada SP 5.1.2 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Jom kita belajar. Objektifnya, pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat mengenal pasti kata nama khas dan membina ayat. Manakala kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran di rumah, saya dapat menulis perenggan sekurang-kurangnya 4 perenggan dengan menggunakan kata nama khas. Saya di situ bermaksud murid-murid sekalian. Boleh murid-murid? Jom! Jom kita mulakan dengan aktiviti pertama iaitu murid meneliti dan membaca maklumat yang terdapat dalam kad undangan. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 14. Di sini, murid dapat melihat tajuknya iaitu Malam Jalinan Kasih, tarikhnya di situ dikosongkan pada bulan Januari dan pada tahun 2000 juga dikosongkan. Masanya pada 7.30 malam hingga 10.30 malam, tempat Dewan Seri Rakyat. Senarai undangan khas yang pertama boleh dibaca di sini antaranya ialah Tan Sri Azman bin Alif, yang kedua Datuk Koh Lian Seng, yang ketiga Datuk Zainal bin Arif, yang keempat Meja B alias bin Ali, yang kelima Tuan Haji Jamal bin Hassan, yang keenam Encik Shures anak lelaki Vairavan, yang ketujuh Puan Chai Mei Hua, dan yang ke-8 Encik Norehan binti Isa. Itu caranya yang boleh kita dapat pada kad jemputan ini. Pada 7.30 malam, ketibaan para undangan. 8 malam, ucapan alu-aluan. 8.30 malam, deklamasi sajak yang bertajuk Jalinan Kasih. 8.40 malam pula jamuan. 9.30 malam tayangan video. 10.30 malam mahadis pun bersurai. Antara menu yang akan dihidangkan, yang pertama nasi biryani ayam jalinan kasih, yang kedua jus mangga harum manis, yang ketiga acar buah putri. Seterusnya kek coklat warisan bonda, bubur jagung Malaysia, salad kasihku abadi. Pada kad undangan ini juga terdapat pelat untuk ke Dewan Seri Rakyat. Boleh murid-murid? Dan juga pada buku surat 14 diberi perenggan yang pertama. Bagi meraihkan kepulangan kakaknya, keluarga Jen Hui telah mengadakan majlis makan malam. Murid-murid sudah bersedia? Jom! Baiklah murid-murid, jom kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu murid perlu menyenaraikan kata nama khas yang terdapat pada kad undangan. Kita masih lagi merujuk pada muka surat 14 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Murid-murid sudah bersedia? Jom! Baiklah, sebelum itu mari kita kenal kata nama khas hidup. Kata nama khas hidup terdiri daripada dua,
Yang pertama, kata nama khas hidup manusia, dan yang kedua iaitu kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama khas hidup manusia, murid-murid perlu ingat digunakan untuk manusia. Contohnya Rahman, nama orang. Nurhayati, Gopal, Cheng Meng dan juga Raja. Murid-murid perlu ingat kata nama khas hidup manusia. Contoh yang diberi ialah nama-nama manusia. Manakala kata nama khas hidup bukan manusia digunakan untuk menyebut nama benda hidup dan tidak termasuk manusia. Contohnya seperti berikut. Contoh haiwan. Sang arnab, nama bagi haiwan. Sang kura-kura, si belang dan juga comel. Ingat murid-murid, kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh yang terdapat di sini nama benda hidup tidak termasuk manusia. Contoh yang lain iaitu contoh tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nama seperti jati. Yang kedua, seri pagi, sang berangan dan juga hibiscus rosa. Boleh murid-murid? Kita lihat contoh yang seterusnya iaitu malaikat seperti Jibril, Mikail, Firdaus dan juga Israfil. Baiklah murid-murid, murid-murid faham apa itu kata nama khas hidup? Bagus. Jadi murid-murid perlu ingat kata nama khas hidup mesti ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya dan di mana-mana dalam ayat. Boleh murid-murid? Bagus. Jom kita kenal apa itu kata nama khas tak hidup. Kata nama khas tak hidup digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak bernyawa. Boleh murid-murid fikirkan apa itu sesuatu yang tidak bernyawa? Bagus. Mari kita lihat contoh seperti di bawah ini. Contoh pertama iaitu bangunan. Mari kita baca contohnya. Yang pertama, Sekolah Kebangsaan Seri Kesang. Yang kedua, Perpustakaan Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Menara Berkembar Petronas. Yang keempat, Balai Polis Sempang Ampat. Boleh murid-murid senaraikan kata nama khas tak hidup bagi contoh bangunan yang lain? Bagus. Mari kita lihat contoh kata nama khas tak hidup bagi negeri. Contohnya seperti Johor Darul Takzim, Pahang Darul Makmur, Kelantan Darul Naim dan juga Amerika Syarikat. Murid-murid tinggal di negeri mana? Bagus. Contoh yang seterusnya iaitu bandar. Contohnya seperti di sini. Kuala Terengganu, Bandar Hilir Melaka, Kuantan Pahang, Jakarta, Indonesia. Boleh murid-murid senaraikan bandar-bandar lain yang murid-murid tahu? Bagus. Itu ialah contoh kata nama khas tak hidup bagi bandar. Mari kita lihat contoh yang lain kata nama khas tak hidup iaitu benda. Proton X70. Siapa ada kereta Proton X70? Wow. Kedua iaitu radio Philips. Baju kurung Sabela. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari raya. Contoh yang keempat iaitu shampoo rambut Safi. Boleh murid-murid senaraikan benda lain bagi kata nama khas tak hidup? Bagus. Seterusnya iaitu judul buku. Yang pertama, kita sedang membaca buku Bahasa Melayu tahun 6. Judul buku yang lain, Cara Mudah Menguasai Tata Bahasa, Langkah-langkah Baiki Diri dan juga Kamus Dewan.
Boleh murid-murid senaraikan buku-buku yang telah murid baca? Bagus. Seterusnya, apakah yang murid-murid perlu ingat bagi kata nama khas tak hidup? Ya, bagus. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya di mana-mana dalam ayat. Boleh murid-murid? Bagus, terbaik. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu murid perlu menyenaraikan kata nama khas yang terdapat pada kad undangan. Murid-murid masih ingat lagi apa itu kata nama khas? Bagus, terbaik. Kita masih lagi merujuk pada buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 14. Ya, mari kita lihat. Siapa nampak kata nama khas yang terdapat pada kad undangan ini? Ya, betul. Malam Jalinan Kasih. Nama madis tersebut. Siapa nampak lagi? Apakah kata nama khas yang terdapat dalam kad undangan ini? Ya, betul. Dewan Seri Rakyat. Kata nama khas tak hidup bagi contoh bangunan. Siapa nampak lagi kata nama khas yang terdapat dalam kad undangan ini? Betul, nama-nama undangan khas pada malam madis itu. Ya, ada berapa? Ya, ada 8 orang. Ya, undangan khas yang dijemput pada madis itu. Seterusnya, siapa nampak kata nama khas yang terdapat dalam kad undangan ini? Betul. Tajuk bagi sajak yang akan dideklamasikan pada malam itu, Jalinan Kasih. Yang kelima, siapa boleh teka? Betul, nama menu yang akan dihidangkan seperti nasi biryani ayam Jalinan Kasih. Nama dia sungguh menarik. Baiklah, apa lagi kata nama khas yang terdapat dalam kad undangan ini? Betul, kita boleh merujuk pada pelan yang terdapat, bangunan dan juga tempat yang terdapat dalam pelan ini. Contohnya seperti Dewan Seri Rakyat. Murid-murid boleh faham apa itu kata nama khas? Bagus. Murid-murid memang terbaik. Baiklah murid-murid, masih ingat lagi apa itu kata nama khas? Kita teruskan lagi dengan aktiviti yang ketiga, masih lagi merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 14. Murid-murid sudah bersedia? Ya, dari sini kita akan menandakan perenggan yang akan kita bina ayat dengan menggunakan kata nama khas. Perenggan pertama, cikgu telah tandakan ada pada bahagian bawah. Mari kita baca. Bagi meraihkan kepulangan kakaknya, keluarga Jian Hui telah mengadakan majlis makan malam. Di sini terdapat ikon mulut yang meminta agar murid bercerita tentang kad undangan ini. Murid-murid sudah bersedia? Bagus. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Ya, betul. Nama majlis tersebut. Ya, Dewan Seri Rakyat. Antara kata nama khas yang kita akan bina menjadi sebuah karangan yang menarik. Perenggan kedua juga melibatkan pelan, melibatkan bangunan yang terdapat dalam pelan tersebut. Ya, dan juga nama jalan. Perenggan yang ketiga, mari kita lihat apakah yang akan menjadi perenggan kita dengan membina ayat menggunakan kata nama khas. Betul, senarai undangan khas. Ya, seterusnya iaitu perenggan 4, kita akan menggunakan kata nama khas yang terdapat pada isi tersebut untuk membina perenggan yang keempat. Perenggan kelima, ya betul, menu yang akan dihidangkan pada malam tersebut. Nama-nama hidangannya
iaitu kata nama khas yang kita akan bina ayat. Lagi ada ke tidak? Bagus. Ya, ada jamuan, tayangan video dan mari bersurai yang akan kita jadikan perenggan yang ke-6. Murid-murid sudah bersedia untuk membina ayat? Jom. Baiklah murid-murid, jom kita mulakan bina ayat dengan menggunakan kata nama khas. Mari kita lihat cara bagaimana kita membina. Ya, membina ayat dengan menggunakan kata nama khas. Cikgu masih lagi menggunakan kota SKOP. Apa itu S? S itu merujuk kepada subjek, K itu kata kerja, O itu objek. Murid-murid perlu ingat ya, objek itu melibatkan perkara dan juga yang boleh disentuh dan juga boleh dilihat. Manakala P iaitu perluasan idea yang melibatkan kata tanya. Apa kata tanyanya yang akan kita bincang selepas ini? Pada perluasan idea, kita menggunakan apa? Ya, sukat dan juga DSKP. Apa itu S? S itu supaya, U itu untuk, K itu kerana, A itu agar, D itu dengan. DSKP pula D, S itu semasa, K itu ke ataupun kepada dan P itu pada. Jom kita bina ayat. Bagus, kita mulakan yang pertama. Apakah subjek di situ? Ya, cikgu gunakan keluarga Jian Hui. Apakah kata kerjanya? Telah mengadahkan. Cikgu masukkan di situ kata bantu. Ya, telah. Maksudnya benda ini, perkara ini telah berlaku. Apakah objeknya? Betul, madis. Murid-murid perlu ingat ya, apakah objek? Yang boleh dilihat, boleh dirasa dan juga sesuatu perkara. Apakah perluasannya? Ya, murid-murid perlu menggunakan kata tanya, siapakah, apakah, mengapakah, bilakah, di manakah, ataupun singkatan SAMBD. Ya, betul. Apakah perluasannya? Di Dewan Seri Rakyat secara besar-besaran. Telah menjadi ayat yang lengkap. Mari kita lihat ayat yang seterusnya yang menggunakan kata nama khas. Ya, subjeknya madis itu. Apa kata kerjanya? Dinamai. Siapa masih ingat lagi apakah nama madis ini? Ya, betul. Dengan madis jalinan kasih. Wow, telah menjadi ayat yang lengkap. Apakah ayat yang seterusnya? Betul, mereka. Apa kata kerjanya? Membuat apa ya murid-murid? Ya, membuat persiapan. Persiapan untuk apa? Dengan bersungguh-sungguh sebelum madis berlangsung. Jadi, murid-murid perlu ingat, perluasan murid-murid perlu menggunakan ya, kata tanya SAMBD. Mudah tak murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan perenggan yang kedua, membina ayat berdasarkan kata nama khas. Kita merujuk kepada nama madis tersebut. Boleh murid-murid? Cikgu masih lagi menggunakan kotak skop iaitu SKOP. Ya, kita masih lagi menggunakan kata tanya. Apa dia? Masih ingat? Bagus, kita mulakan membina ayat. Apakah subjek yang boleh ditulis di situ? Ya, madis itu. Apa kata kerjanya? Diadakan. Diadakan apa? Ya, murid-murid perlu ingat SAMBD untuk membuat perluasan. Ya, pada 13 Februari 2021 untuk meraihkan kepulangan kakak Jian Hui. Kita mengambil kepada
Ya, tarikh di sini untuk membina ayat. Mudah, murid-murid? Bagus. Contoh ayat yang kedua. Madis itu, apa kata kerjanya? Juga diadakan. Ya, cikgu masukkan di situ kata bantu juga. Ya, apakah perluasannya? Ya, kita gunakan apa tadi? Sukat. Ya, S itu supaya, U itu untuk. Untuk apa madis itu diadakan? Untuk meraihkan kejayaan kakaknya kerana telah menamatkan pelajaran di University of Glasgow. Boleh murid-murid? Bagus. Contoh ayat yang ketiga. Untuk menghasilkan perenggan kedua. Dalam masa yang sama, kita membina ayat menggunakan kata nama khas. Yang seterusnya iaitu Jian Hui dan keluarga. Itu ialah subjek. Apakah kata kerjanya? Iaitu mengadakan. Mengadakan apa ya murid-murid? Ya, mengadakan majlis itu. Majlis itu untuk apa? Untuk siapa? Bilakah? Mengapakah diadakan? Ya, di Dewan Seri Rakyat yang terletak di Jalan Bahtera. Jadi, pada perenggan yang kedua, kita telah menggunakan semua maklumat yang telah diberi pada kad ucapan. Mudah ke tidak murid-murid? Bagus. Murid-murid sudah tentu faham kan bagaimana membina ayat menggunakan kata nama khas? Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Ya, kita merujuk kepada senarai undangan as. Itu ialah semua kata nama khas hidup bagi contoh manusia. Kita masih lagi menggunakan apa? Ya, kotak SKOP. Murid-murid sudah bijak. Bagus. Apakah subjek di situ yang boleh kita gunakan dengan maklumat yang diberi? Ya, tetamu. Mereka itu tetamu. Apakah kata kerjanya? Ya, telah memenuhi. Cikgu masih lagi menggunakan di situ apa? Kata bantu telah. Ya, telah memenuhi objek, memenuhi dewan. Untuk apa? Ya, kita masih lagi menggunakan siapakah, apakah, mengapakah, bilakah, di manakah. Merujuk kepada perluasan idea. Boleh murid-murid? Bagus. Ya, pada pukul 7.30 malam. Jikalau murid-murid masih ingat, kita merujuk kepada kad undangan itu, majlis dimulai dengan ketibaan para tetamu pada pukul 7.30 malam. Baiklah, seterusnya apakah subjeknya? Ya, cikgu gunakan tetamu. Apakah kata kerjanya? Yang diundang. Boleh murid-murid? Seterusnya, ya, perluasan ideanya ke majlis itu seperti Tan Sri Azman bin Alif, Datuk Ko Lian Seng dan nama-nama di situ murid perlulah senaraikan kerana itu ialah kata nama khas. Pandai murid-murid. Mari kita bina lagi ayat dengan mudah menggunakan kaedah SKOP, iaitu kita teruskan lagi dengan subjek sahabat andai dan saudara mara. Apakah kata kerjanya? Ya, betul, juga diundang. Diundang untuk apa? Untuk siapa? Mengapakah? Bilakah? Di manakah? Untuk memastikan ayat ini ada perluasannya. Betul murid-murid. Untuk memeriahkan. Ya, untuk memeriahkan majlis yang diadakan secara besar-besaran. Boleh murid-murid? Mudah untuk membina ayat menggunakan kaedah SKOP. Ya, kita mudah membina ayat menggunakan kaedah ini dengan menggunakan isi yang telah diberi. Ya, isi yang telah diberi iaitu kata nama khas.
Murid-murid sudah bersedia untuk aktiviti yang seterusnya bagi perenggan yang keempat? Bagus! Kita teruskan lagi dengan perenggan yang keempat, mengambil isi yang terdapat pada kad undangan itu. Kita masih lagi menggunakan apa? Ya, murid-murid memang bijak. Kita masih lagi menggunakan kotak SKOP untuk membina ayat dengan menggunakan kata nama khas. Kita mulakan subjek yang pertama, iaitu Ayah Jian Hui, iaitu Datuk Jian Li. Ya, apakah yang dilakukan oleh Ayah Jian Hui? Ya, betul. Telah memulakan apa? Memulakan majlis. Murid-murid perlu ingat, apakah kata tanya untuk menjadikan ayat ini ada perluasan? Betul, kita menggunakan SAMBD untuk memastikan ayat ini mempunyai perluasan. Ya, betul. Dengan ucapan alu-aluan untuk meraihkan tetamu yang hadir. Isi telah diberi. Kita membina ayat menggunakan isi yang telah diberi menjadi ayat yang lengkap. Mari kita baca ayatnya, murid-murid. Ayah Jian Hui, iaitu Datuk Jian Li, telah memulakan majlis dengan ucapan alu-aluan untuk meraihkan tetamu yang hadir. Murid-murid, mudah? Bagus. Kita teruskan lagi dengan ayat yang kedua, iaitu Kakak Jian Hui. Apa rasa-rasanya isi yang kita akan gunakan? Betul pula, mendeklamasikan apa? Ya, sajak bertajuk Jalinan Kasih. Kita gunakan isi di mana? Ya, yang terdapat pada kad undangan. Apakah perluasannya? Ya, pada malam itu. Kita gunakan kata tanya apa? Bila. Seterusnya, ayat yang ketiga. Tetamu buat apa? Ya, menikmati apa? Hidangan apa? Dengan bersopan santun dan mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Ya, pada musim ini, musim PKP, kita tidak dibenarkan bersesak-sesak di suatu tempat yang sesak. Ingat ya murid-murid, kita kena patuh pada jarak 1 meter. Murid-murid setuju? Bagus. Perenggan ini cikgu suka kerana ada apa? Betul, ada menu yang akan dihidangkan pada majlis itu. Cikgu masih menggunakan kaedah apa? Ya, betul, kaedah kotak skop, iaitu subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Murid-murid, sudah mudah tahu untuk membina ayat? Bagus. Kita mulakan dengan subjek yang pertama berdasarkan isi yang ada pada kad undangan itu. Kita mulakan dengan subjeknya keluarga Jian Hui. Ya, buat apa? Ya, telah menghidangkan apa ya murid-murid? Makanan yang lazat. Untuk perluasan kita masih lagi menggunakan apa? SAMBD untuk menghasilkan ayat yang ada perluasan. Ya, untuk para tetamu yang hadir. Seterusnya, ya, betul, makanan. Makanan kata kerjanya yang dihidang semasa majlis itu seperti nasi biryani. Bolehlah murid senaraikan menu yang terdapat pada majlis itu pada ruang ini. Boleh murid-murid? Bagus. Seterusnya, daripada isi pada kad jemputan ini, kita boleh bina ayat. Betul. Tetamu apa ya murid-murid? Tetamu menikmati apa? Ya, hidangan. Perluasan ideanya? Ya, di meja-meja
yang disediakan dengan cantik dan kemas. Siapa boleh bayang-bayangkan? Suasana di situ bagus, kita serupa. Wah, kita dah sampai pada perenggan yang ke-6, perenggan terakhir. Kita akan membina ayat dengan menggunakan kata nama khas dan juga isi yang tertera di sini. Kita masih lagi menggunakan SKOP. Murid-murid masih lagi boleh ingat apa itu sukat dan juga DSKP? Pada perenggan yang terakhir ni, kita menggunakan, ya betul, simpulannya iaitu kata bagi untuk hint di sini BHP. Apa itu BHP bagi penutup? Bilakah, harapan dan juga perasaan. Kita masih lagi menggunakan, ya, kata tanya. Apa kata tanyanya? SAMBD. Boleh murid-murid ingat? Bagus. Kita mulakan dengan subjek yang pertama, para tetamu juga. Apa kata kerjanya yang boleh kita bina daripada isi yang tertera di situ? Betul, menonton. Menonton apa ya murid-murid? Ya, tayangan video. Tayangan video apa? Ya, di situ kita gunakan siapakah, apakah, mengapakah, bilakah, di manakah. Itu semua kata tanya untuk memastikan ayat itu mempunyai perluasan. Pandai murid-murid semasa menikmati hidangan tentang pengalaman menuntut kakak Jan Hui di Glasgow. Murid-murid boleh bayangkan? Tentu seronok kan? Baiklah, kita teruskan lagi dengan ayat yang kedua bagi perenggan yang ke-6. Apa subjeknya? Video itu. Video itu apa kata kerjanya ya? Ya, betul, telah disunting. Rasa-rasanya sunting itu apa? Murid-murid bolehlah rujuk Kamus Dewan. Apa maksud sunting? Ya, sunting apa? Ya, dengan menarik itu oleh kakaknya sendiri bagi perluasan idea ayat ini. Mari kita baca. Video itu telah disunting dengan menarik itu oleh kakaknya sendiri. Boleh murid-murid? Kita teruskan lagi dengan ayat yang ketiga bagi perenggan yang ke-6. Mau di situ. Apa kata kerjanya? Telah berakhir. Murid-murid boleh fikirkan apa perluasan ideanya? Betul, pada pukul 10.30 malam. Tinggal lagi satu lagi ayat bagi perenggan yang ke-6. Boleh murid-murid bina? Murid-murid memang terbaik. Ya, para tetamu. Rasa-rasanya apa ya? Untuk pada perenggan yang ke-6, kita menggunakan BHP. Betul. Mengucapkan apa? Tahniah kepada siapa? Ya, kerana kejayaan Jian Ling menamatkan pengajiannya dengan cemerlang dan berharap akan menjadi pekerja yang cermelang. Itu maksud cikgu di situ. Penggunaan BHP. Bilakah, harapan dan juga perasaan. Boleh murid-murid? Ulanglah menonton video ini untuk menghasilkan ayat dengan menggunakan kata nama khas. Kita menggunakan kaedah apa? SKOP. Mudah ke tidak? Bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan aktiviti yang keempat. Murid perlu menulis karangan berdasarkan ayat yang telah dibina. Murid-murid masih ingat lagi? Ada ikon mulut yang meminta murid bercerita. Jadi, pada kali yang terakhir ini, kita akan menulis karangan dengan menggunakan ayat yang telah dibina tadi, menggunakan kaedah SKOP. Kita mulakan dengan perenggan yang pertama, iaitu perenggan pendahuluan. Murid-murid masih ingat lagi? Kita mulakan dengan keluarga Jan Hui. Seperti di sini. Ya, murid-murid masih ingat lagi contohnya? Kita menggunakan SKOP. Ya,
keluarga Jen Hui subjeknya. Bahagian kedua, Madis itu. Subjek yang ketiga, mereka. Boleh murid-murid? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang kedua. Perenggan kedua, kita mulakan ayat dengan Madis itu diadakan. Murid-murid masih ingat lagi ayat-ayat yang kita bina tadi? Betul. Madis itu subjeknya. Ayat yang kedua juga Madis itu. Ayat yang ketiga Jen Hui dan keluarga. Ini ialah perenggan yang kedua. Boleh murid-murid? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga kita mulakan dengan subjeknya tetamu. Ya, subjek tetamu. Dan ayat yang kedua tetamu-tetamu. Dan yang ketiga sahabat andai dan saudara mara. Murid-murid masih ingat lagi? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang keempat. Kita mulakan ayat pada perenggan yang keempat dengan ayah Jen Hui, iaitu Datuk Jen Li. Buat apa ya murid-murid? Betul. Telah memulakan Madis dengan ucapan alu-aluan untuk meraihkan tetamu yang hadir. Seterusnya ayat yang kedua bagi perenggan yang keempat. Subjek yang kita guna tadi kakak Jen Hui dan juga tetamu. Murid-murid faham? Bagus. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang kelima. Dimulai ayat dengan keluarga Jen Hui. Murid-murid masih ingat lagi? Bagus, mari kita rujuk. Subjeknya keluarga Jen Hui. Subjek yang kedua ayatnya makanan. Dan ayat yang ketiga pada perenggan yang kelima iaitu tetamu. Boleh murid? Ingat? Bagus. Seterusnya perenggan yang keenam dimulai dengan para tetamu. Ya, ayatnya ada. Ya, kita telah bina tadi. Dimulai dengan para tetamu juga. Video itu subjeknya, Madis itu subjeknya dan juga para tetamu. Bagus. Boleh murid-murid? Ya. Untuk menjadikan karangan ini menarik, kita akan masukkan penanda wacana. Ya, penanda wacana pada perenggan yang ketiga. Seterusnya, perenggan yang keempat kita letakkan, tuliskan penanda wacana selepas itu. Dan perenggan yang kelima kita guna penanda wacana kemudian. Yang terakhir kita guna akhirnya. Di sini untuk menunjukkan sebuah cerita yang berkembang dari satu perenggan ke perenggan yang lain mengikut urutan. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja bagi kali ini. Dengar pesanan Cikgu Jeffrey. Boleh murid-murid? Ya, pesanannya, kita mestilah hormat menghormati antara ahli keluarga dan orang di sekeliling. Amalan yang baik ini dapat melahirkan individu, masyarakat dan negara yang harmoni dan aman. Boleh murid-murid? Seterusnya, yang pertama, dengar dan ulangi menonton video ini untuk memahami pembelajaran tentang membina ayat berdasarkan kata nama khas. Yang kedua, pesanan Cikgu Jeffrey, ayat yang dibina juga boleh menghasilkan sebuah karangan yang lengkap dengan menggunakan penanda wacana yang memberi maksud urutan seperti seterusnya, selepas itu, kemudian dan akhirnya untuk menghasilkan karangan yang menarik dan berkembang. Boleh murid-murid? Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel Jeffrey J. Terima kasih. Bye-bye.